Sedar atau tidak, negara China di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping kini sedang mendahului dunia dalam cerita sebagai negara yang paling pesat membangun untuk beberapa tahun kebelakangan ni, mengalahkan kuasa besar dunia yang lain, misalnya Amerika Syarikat. Sebutkan saja jenama seperti Alibaba, Xiaomi, Huawei, Tencent, malah pelbagai lagi. Prof tak yakin korang di sini mesti pernah dengar kan? Dengan kemajuan merangkumi lautan, daratan, hinggalah angkasa raya, pastinya kita semua akan kagum bagaimana tahap pemikiran dan juga pandangan para pemimpin mereka dalam merangka pelan jangka masa panjang bagi membentuk sebuah negara yang maju. Hingga kan pelbagai teknologi baharu telah dicipta dari negara kuasa besar Asia ni. Oleh yang demikian, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita mengkaji 5 teknologi Cina yang gemparkan dunia. Yang kelima, jubah halimunan. Salah satu kemajuan teknologi dari negara ni adalah dengan wujudnya teknologi jubah halimunan. Nak senang untuk korang bayangkan, cuba rujuk pada filem Harry Potter. Baru-baru ni seorang ahli fizik dari China yang bernama Chu Junhao telah membuat pembentangan di mana beliau telah melawan arus normalisasi terhadap hukum fizik. Dalam sesi tersebut, Chu Junhao telah mengarahkan 2 orang pembantunya untuk membuat demonstrasi. Apa yang mengejutkan, sesi itu berjalan dengan baik, di mana setelah mengenakan jubah tersebut, separuh dari tubuh Chu telah menjadi halimunan. 看得见吗？换个方向，大家就会看不见我了。我现在就是在场给大家展示了下半身。Dengan adanya teknologi ini, dikatakan ianya mampu untuk menaik taraf pembuatan senjata mereka. Selain memiliki keupayaan halimunan, teknologi ini juga dilaporkan berkesan dalam mengelak kamera pengesan haba. Seterusnya mampu untuk melepasi tahap keselamatan yang tertinggi. Dengan adanya teknologi seperti ini, boleh jadi ia mampu mendatangkan satu ancaman yang besar dan boleh jadi juga dapat digunakan ke arah yang lebih baik pada peradaban manusia. Korang rasa macam mana? Jap. Sebelum tu jangan lupa untuk likes dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, matahari buatan. Siapa sangka matahari yang mampu menerangi bumi yang terdapat dalam sistem suria kita ni telah berjaya dicipta oleh negara China. Ya, korang tak salah dengar. Negara China ni sekali lagi menggemparkan dunia di mana para saintis mereka telah berjaya mencipta matahari buatan. Dikatakan janaan kuasa mampu mencapai suhu sehingga 150 darjah Celsius, yakni bersamaan ataupun 10 kali ganda lebih panas daripada matahari biasa tau. Apa tujuan penciptaan matahari buatan ni? Sebenarnya, matlamat asal pembinaan matahari buatan ni adalah bertujuan untuk menjana sumber tenaga yang lebih cekap, bersih dan tidak terhad. Dengan ini, segala sumber tenaga semasa yang cenderung kepada bahan buangan berbahaya dan juga bahan api yang berisiko kepada penyakit kanser akan dapat dikurangkan. Secara jelasnya, projek rancangan pembinaan tenaga ni telah bermula puluhan tahun yang lalu. Pada awalnya dikatakan telah berjaya direalisasikan. Saintifiknya, matahari buatan ni bukanlah suatu rancangan untuk mencabar hukum alam, tapi ianya adalah suatu sumber tenaga yang mana dibina melalui proses pelakuran nuklear, sama seperti proses yang berlaku pada matahari. Terdapat juga dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan kesan buruk lebih tinggi dengan penciptaan teknologi ini. Sama ada ianya teori konspirasi maupun realiti, sama-sama kita renungkan. Yang ketiga, bandar ais. Terdapat bandar yang terletak di daerah China iaitu Harbin, dibina dengan kewujudan ais batu yang teramat banyak hinggakan ia mampu menjana industri pelancongan negara terbabit. Dibuka sekitar tempoh bulan Januari hinggalah Mac pada setiap tahun. Para pelancong dapat menikmati keindahan serta suasana ais yang pasti mengujakan ramai. Dengan kawasan yang meliputi 600,000 meter persegi, banyak ais diperlukan. Jadi,
para pekerja telah dikerahkan untuk mempersiapkan festival Vandar Ais ni. Sumber bagi ais yang diperlukan sebenarnya diperoleh dari sungai yang berdekatan, iaitu Sungai Songhua. Antara tarikan dalam festival ni adalah seperti gelongsor ais sepanjang 400 meter, struktur ais besar, sukan hoki ais, ski, labirin yang rumit dan motosikal saji. Jadi, kalau korang terasa nak cuba merasai pengalaman menarik ni, boleh datang pada tempoh yang dinyatakan sebab bermulanya bulan seterusnya ais akan mula mencair. Seterusnya menamatkan terus festival ais di Bandar Harbin ni. Yang kedua, bateri tahan lama. Baru-baru ni kita telah dikeparkan dengan kenyataan dari sebuah syarikat yang berpangkalan dari China mengatakan mereka telah berjaya mencipta bateri baharu yang mana ianya mampu menghasilkan tenaga selama 50 tahun. Syarikat yang diberi nama Beijing Betavolt New Energy Technology ni telah mencipta teknologi dengan memanfaatkan tenaga nikel 63, iaitu suatu tenaga dari jenaan isotop nuklear. Pada fasa awal, bateri prototipe ni menggunakan semikonduktor untuk menukar tenaga menjadi elektrik. Jadi, ini bermaksud dengan bekalan kuasa dan tenaga yang disalurkan misalnya kepada peranti mahupun kereta elektrik, ianya tidak perlu untuk dicas mahupun diganti. Syarikat tersebut juga melaporkan bahawa bateri nuklear ni mesra alam serta mampu untuk beroperasi dalam suhu negatif 60 darjah Celsius hinggalah 120 darjah Celsius. Wah, best juga macam ni. Cuba korang bayangkan jika digunakan bateri ni pada peranti, korang dah tak perlu lagi untuk melakukan pengecasan bateri. Yang pertama, kanak-kanak AI pertama di dunia. Untuk senarai takhir ni, korang jangan terkejut tau. Kita dah ada entiti AI yang mana mirip akan kejadian manusia. Dikatakan penciptaan entiti AI ini menyerupai kanak-kanak kecil yang dilengkapi dengan emosi dan juga intelek yang pertama di dunia. Dibangunkan di Beijing, AI yang diberi nama Tongtong ni telah dipertontonkan di pameran sempadan teknologi kepintaran buatan pada tahun lalu. Apa yang menariknya, Tongtong mampu untuk menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah dan tugasan autonomi. Selain tu, Tongtong direka untuk pembelajaran emosi, contohnya kegembiraan, kesedihan dan kemarahan. Segala aspek input dan data akan disimpan dan digunakan bagi membentuk model yang lebih baik di masa hadapan. Pada pameran tersebut juga, keberhasilan entiti AI ini juga adalah bertujuan untuk mencipta AI yang mempunyai akal dan fizikal sama seperti manusia, mampu memahami dunia yang sebenar serta menilai tugasan baharu secara autonomi. Dah cerita macam ni, teringat pula Prof Tau dengan game Detroit tu. Alice. My name is Connor. I'm the android sent by Sun to assist investigators. Kesimpulannya, teknologi ciptaan manusia haruslah digunakan dengan sebaiknya, bukan untuk kemudaratan tetapi disalurkan dengan manfaatnya supaya kita semua beroleh kebaikan. Tak gitu? Korang ada pendapat yang nak dikongsikan? Cuba tulis di ruang komen. Okeylah, setakat itu dahulu video untuk kali ini. Bye.